Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Haleluya. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang berkata sepanjang minggu ini. Wah, mukanya sangat berseri-seri. Tahu nggak hari ini hari apa? Hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita bersyukur 80 tahun bangsa Indonesia, bangsa kita berdiri di bumi ini. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, Bapak Ibu yang terkasih, sejenak kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya undang untuk bangkit berdiri semua. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sungguh kami memuji kebesaran-Mu Allah yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang sangat luar biasa yang kami terima sepanjang minggu ini. Bapak yang baik, terkhusus kami berdoa buat hari ini, buat ulang tahun bangsa kami, bangsa Indonesia yang ke-80 tahun. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami berlimpah-limpah, sukacita berlimpah-limpah, damai sejahtera berlimpah-limpah, ekonomi dipulihkan oleh Tuhan di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hidup seperti Engkau, yang senantiasa memelihara kami, melindungi, menjagai kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan puji-pujian untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kiranya pujian kami lewat pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kita akan memulai ibadah kami saat ini dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, mari kita akan pujian ini layaklah segala bangsa memuji di Raja yang besar.
双臂相依，在每条天边都看见我想在每条我想双臂相依，在每条天边都看见我想besar Allahku, besar kesetiaan-Mu buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi untuk lebih bersorak-sorai untuk memuji Engkau saat ini. Biarkanlah hidup kami menjadi seorang pemenang. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Kita bersemangat, kita katakan lebih dari pemenang.
bisa angkat tangan. Sepertinya WL-nya yang capek ya. Tapi tidak akan pernah capek ujung-ujungnya. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap hati kita untuk terbuka mendengarkan kebenaran firman-Nya pada pagi menjelang siang ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat mengubahkan setiap hidup kita, memulihkan kita, akan menasihati dan menegur kehidupan kita, Bapak Ibu. Oh
kasih-Mu ya Bapa. Jika sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Desmond. Bapa, kiranya kuasa-Mu mengalir, mengurapi dalam setiap pribadi kami, baik itu dalam keterbatasan bahasa. Engkau memberikan setiap kami hikmat dan pengertian. Engkau memberikan kami hati yang bijaksana. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami siapkan setiap hidup kami ya Aba, untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, hari ini kembali kasih karunia Tuhan mengalir untuk Bapak Ibu semuanya. Di mana di tengah-tengah kita mungkin banyak yang belum mengenal ya. Ini adalah senior pastor YSKI Lighthouse Evangelism Tanjung Pinang. Berikan pujian Tuhan. Siapkan hati untuk menerima urapan yang baru. Amin. Amin. 很高兴来到这里跟大家一起聚会。 Sangat gembira bisa bersekutu bersama-sama dengan kita. 我一年也来不了几次， 1 tahun paling datang beberapa kali. 不过其他的同工都有来。 Bekerja pelayanan rekan pelayanan yang lain ada datang. 我争取每年华人新年和我们的周年，我会来这里。 Setiap kali tahun baru sama ulang tahun gereja, ya pasti bisa kunjungin kita. 所以很开心看很多新的和老的朋友。 Sangat gembira bisa melihat teman-teman yang baru juga yang lama. 今天我想分享一个很特别的一篇道， Hari ini mau membagikan sebagai firman Tuhan yang begitu luar biasa. 叫做你怎么知道是神的带领？ Kita gimana tahu ini adalah panggilan Tuhan? 你怎么知道上帝在跟你讲话？ Kita gimana tahu bahwa Tuhan berbicara dengan kita? 因为这个问题非常多的人在问。 Karena pertanyaan ini sangat banyak orang Kristen yang lagi bertanya-tanya. 我上一周在我的教会讲了这篇道， Minggu yang lalu beliau membagikan firman di gereja Singapura. 然后我把我这篇道放在网上， Lalu firman Tuhan ditaruh di dalam Facebook. 5000多人看， 5.000 orang melihat. 所以很多人真的很需要知道这个事情。 Jadi sebenarnya begitu banyak orang yang perlu tahu tentang firman Tuhan ini. 你想不想听到上帝跟你讲话？ Apakah kita mau mendengar Tuhan berbicara dengan kita? 你要吗？ Apakah mau? Amin ya. 我刚刚信主的时候，我很想听到上帝的声音。 Awalnya beliau dia sangat mau mendengar perkataan Tuhan. 因为我很想知道上帝要告诉我应该做什么。 Karena beliau juga mau tahu apa kehendak Tuhan yang dia lakukan. 我就不知道怎么办， Dia nggak tahu gimana. 我就想了一个办法， Jadi dia berpikir satu cara. 我就翻圣经， Dia membuka Alkitab. 我就祷告，祷告说上帝，你跟我讲话。 Jadi dia berdoa, Tuhan engkau berbicara pada saya. 然后我就随便翻， Jadi dia sembarangan buka. 翻开之后我就闭着眼睛一指， Jadi dia tutup mata, dia tunjuk. 这就是上帝要跟我讲话。 Jadi firman itulah yang Tuhan mau berbicara sama beliau. 哎，好像有的时候像真的一样， Kadang-kadang kayaknya iya, 但是有的时候也不准。 tapi juga enggak selalu pas gitu. 后来我的以前的牧师就告诉我说， Jadi gembala yang dulu bicara sama beliau, 你不可以这样。 kamu nggak boleh begitu. 哎，有一个人也是这么做的， Dia bilang dulunya ada satu orang juga begitu. 打开圣经一翻一指， Buka Alkitab, buka ditunjuk. 刚好圣经说犹大就上吊死了。 Jadi pas dia bilang Yudas
gantung diri jadi mati. 他很害怕， Dia sangat ketakutan. 他又点一下。 Buka lagi, dia tunjuk lagi. 路加福音说：“你就这样去做吧。 Dia bilang di Lukas, kamu berbuatlah seperti begitu. ”他非常害怕，他说：“不可能，我再来一遍。 Jadi dia sangat ketakutan. Jadi dia bilang, saya ngulang sekali lagi. ”一翻开是约翰福音， Dia buka lagi di Injil Yohanes. 他说：“你所要做的，快去做吧。 Jadi dia bilang, apa yang kamu mau berbuat? Cepat-cepat pergi berbuat. ”我听了之后，我再也不敢。 Habis dengar cerita itu, beliau udah gak berani lagi berbuat seperti itu. 我也见到有人在祷告前，然后丢硬币。 Ada juga mendengar cerita orang lain di saat dia berdoa, dia lempar koin. 这些都不是上帝跟人讲话的方法。 Ini bukan caranya Tuhan berbicara dengan kita. 那上帝怎么跟我们讲话？ Jadi Tuhan itu gimana? 有七种常见的方法跟我们讲话。 Ada 7 cara Tuhan berbicara dengan kita. 有7种。 Ada 7 cara. 第一种 Yang ke-1, 是通过圣经的经文跟光照。 lewat kitab suci, Alkitab dan penerangan. 我们读圣经的时候，那经文就跳出来跟我们讲话。 Di saat kita baca Alkitab, kayaknya ada firman Tuhan yang berbicara dengan kita. 第二种是圣灵的感动与催促。 Yang kedua, inspirasi dan dorongan Roh Kudus. 你心里感觉圣灵让你做一件事情， Kita merasakan Roh Kudus itu mau menyuruh kita berbuat sesuatu. 你也不知道为什么， Kita juga kadang nggak tahu kenapa. 你就很想去做。 Kita cuma kepingin pergi berbuat sesuatu itu. 第三种， Yang ketiga, 意象与异梦的领受。 menerima visi dan misi. 有的时候我们做梦， Kadang-kala kita bermimpi, 上帝跟我们讲话； kita mimpi Allah itu berbicara 有 dengan 人可以看到画面， Ada orang yang bisa melihat sesuatu, 上帝跟我们讲 gambaran. 话， Itu adalah gambaran dari Allah. 好像彼得一样。 Seperti Petrus. 第四，听见声音或者语言， Yang keempat, mendengar suara atau perkataan Tuhan. 上帝有语言降临下来， Allah ada perkataan firman turun dari Allah. 能听到声音， Kita bisa mendengar suara itu. 好像撒母耳听见上帝叫他。 Seperti Samuel mendengar 撒母耳听到上帝叫他。 Samuel mendengar Allah itu manggil dia. 第五种是外人特别向你讲话。 Yang kelima, orang luar berbicara kepada Anda secara khusus. 有一天你遇到一个人，你不认识他， Mungkin suatu hari kita ketemu sama seseorang, 他突然跟你说话， tapi orang itu berbicara dengan kita. 你说哇，上帝跟我讲话， Kita berperasaan, wah itu Allah berbicara dengan kita. 他说的就是上帝要跟我告诉我的。 Apa yang beliau ngomong itulah yang Allah mau bicara, menyampaikan kepada kita. 第六是超自然的介入和神迹。 Yang keenam, intervensi supranatural atau mukjizat. 好像天使出现， Contohnya, malaikat itu muncul. 摩西看到火一样， Seperti Musa melihat ada api. 最后是灵里的印记跟知觉。 Yang ketujuh, jejak dan persepsi spiritual. 有的时候你心里知道，你也不知道为什么， Kadang-kala hati kita tahu, tapi kita nggak tahu kenapa. 我就是知道， Cuma saya merasa 就是神在灵里跟你讲话。 itu adalah Allah berbicara dengan kita. 这7点是最常用的， Ini 7 cara yang sering dipergunakan. 日常生活当中，上帝会指引我们。 Di dalam kehidupan tiap hari itu Tuhan bisa melewat cara-cara ini pada kita. 今天我要告诉你一件事情， Hari ini beliau mau menyampaikan satu perkara buat kita. 如果你感觉上帝在指引你， Kalau kita merasakan Tuhan lagi beracara dengan kita, 你怎么知道一定是上帝还是你自己想的？ gimana caranya kita tahu bahwa itu adalah Tuhan yang lagi komunikasi dengan kita atau cuma pikiran kita sendiri? 很多人告诉我说，上帝告诉我，但我也搞不清楚是上帝还是我自己想的。 Banyak orang yang berkata begini, ada suara Tuhan yang menyampaikan kepada saya, tapi
saya nggak tahu itu suara Tuhan atau cuma pikiran saya sendiri. 怎么来分辨呢？ Gimana cara membedakan? 我们看一段经文，希伯来书5章第14节。 Kita lihat firman Tuhan di Ibrani pasal kelima ayat ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang yang sudah dewasa. Dari pengalaman mereka belajar melihat perbedaan antara baik dan buruk. 他说你必须要长大成人。 Firman Tuhan ini mengatakan kita harus Tanggung. menjadi dewasa. 当你不是一个属灵的 baby， Kalau kita masih dalam kerohanian kecil, 你还要练习， kita harus berlatih. 你就知道是不是神。 Dari latihan itulah kita baru bisa tahu itu adalah panggilan Tuhan apa bukan. 今天我给你3个原则， Hari ini ada 3 poin. 帮助你分辨是不是神在跟你讲话。 Kita bisa membedakan bahwa apakah benar Tuhan lagi berbicara dengan kita. 第一个原则， Yang ke-1, 所有上帝讲话的必须符合神的话语跟真理， semua yang kita dapat itu harus sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. 必须跟圣经一样的。 Harus seperti firman Tuhan. 提摩太后书3章16节17节， 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Semua kitab suci diberikan oleh Allah. Kitab suci itu berguna untuk mengajar, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kesalahan, dan mengajarkan cara hidup yang benar. Amin. 圣经说，所有神的引导必须以圣经为基础。 Firman Tuhan berkata semua kitab suci diberikan oleh Allah. 这个原理来源于2个希腊的词， Ini adalah 2 kata silat. 哪2个词呢？一个是叫 logos， 一个叫 rhema。 Satu yang namanya logos, satu yang namanya rema. 什么是 logos？ Apa itu logos? 在圣经里你读到字都是 logos。 Semua firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab itu semuanya dikatakan logos. 什么是 rhema？ Apa itu arti rema? rhema 是上帝通过某一个话、某一句话跟你讲话。 Rema itu adalah firman Tuhan yang langsung berbicara kepada kita. 我给你举个例子， Ini adalah satu contoh. 如果现在阿浩非常害怕， Kiranya saat ini saya sangat ketakutan. 他担心他的生意没有生意， Mungkin kekhawatiran dalam jualan. 他祷告， Berdoa, 然后他读圣经， lagi baca firman Tuhan. 圣经上说不要害怕，我与你同在。 Firman Tuhan mengatakan gak usah khawatir, saya beserta dengan Anda. 这句话是 logos， 是在圣经上的。 Ini perkataan adalah logos yang terdapat di dalam firman Tuhan. 我读了这句话，我没有感觉， Di saat saya baca firman Tuhan ini saya nggak ada merasa apa-apa. 但是阿浩读了，他很有感觉。 Tapi di saat saya yang membaca, saya sangat merasakan. 他觉得神在安慰他。 Saya merasakan bahwa Tuhan lagi 安慰他。 menguatkan. menguatkan saya. 所以你看 logos 就变成了 rhema 跟他讲话。 Jadi dari logos berubah menjadi rema untuk berbicara kepada kita. 所以 logos 是圣经上的话， Jadi logos adalah firman Tuhan. 但是神可以用 logos 圣经的话变成 rhema 跟一个人讲话。 Tapi Allah bisa merubah logos menjadi rema berbicara kepada kita secara langsung. 诗篇119篇105节说， Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. 所以你记得，如果有人说上帝跟他讲话， Jadi kita ingat kalau ada seseorang yang mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada dia. 这句话必须跟圣经相吻合， Jadi perkataan ini harus sesuai dengan firman Tuhan. 不可能跟圣经不一样的。 Jadi nggak mungkin pembicaraan itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. 第二点， Poin kedua, 神讲话必须指向神的心意跟果实。 di saat Tuhan berbicara pasti menunjukkan pada kehendak dan buah Tuhan. 我们看加拉太书5章22节、23节。 Kita melihat Galatia pasal kelima ayat ke-22-23. Tetapi buah yang dihasilkan roh adalah kasih, sukacita, damai
damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menyatakan bahwa hal-hal itu salah. 如果是神的旨意，必然结出圣灵的果子。 Kalau itu kehendak Tuhan, pasti berbuah roh-roh. 一定会有好的果子结出来。 Ya pasti berbuah yang baik. 如果有人说这个生意是上帝叫他开的， Kalau dia berbicara bahwa usaha ini adalah usaha ini Tuhan yang suruh saya buka. 他听到上帝的声音说让他开这个生意， Dia mendengarkan suara dari Tuhan suruh dia buka usaha ini. 结果你生意越做越好，真的结出好的果子，这就是上帝的旨意。 Di saat itu pas usaha kita makin sukses, makin bagus, makin maju, ini adalah kehendak Tuhan. 如果开了生意之后倒闭了，你不要讲这是上帝的旨意。 Kalau kita buka usaha itu dan bangkrut, kita jangan berkata bahwa itu adalah kehendaknya Tuhan. 所以有人问我说，怎么知道是不是神的旨意？ Jadi ada orang yang bertanya dengan beliau, gimana tahu cara ini adalah kehendaknya Tuhan? 最好的方法就是看它的果子。 Cara yang terbaik adalah melihat buahnya. 最能检验一件事情是不是从神而来的，就是回头看。 Gimana caranya kita tahu bahwa ini adalah dari Tuhan? Kita balik dan melihat ke belakang. 你要回头去看。 Kita harus balik ke belakang melihat. 什么叫做回头去看？ Apa artinya balik melihat ke belakang? 有一个刚刚结婚的年轻人来找我， Ada sepasang muda-mudi yang baru nikah mencari beliau. 半年前我主持他的婚礼， Setengah tahun yang lalu beliau yang menikahkan pasangan ini. 他跟他太太结婚了， Dia menikah sama istrinya. 结婚后他天天吵架， Habis menikah dia tiap hari bertengkar. 然后那个老公来找我， Jadi suaminya cari beliau. 他说牧师， Dia bilang, Pastor, 我有一个疑问， saya ada satu pertanyaan. 我一直不能确定我老婆是不是神所给我的。 Dia bilang, saya sampai sekarang masih belum bisa memastikan bahwa pasangan saya adalah pilihan Tuhan. 你说我应该怎么办？ Jadi dia bilang, saya harus gimana? 我告诉他 Pastor bilang kepada dia, 两件事情。 ada dua masalah. 第一件事情， Yang ke satu, 这个问题永远不要问你的老婆。 pertanyaan ini jangan sampai sekali-sekali tanya kepada istri kamu. 如果问你的老婆，你会死得很惨。 Kalau pertanyaan ini tanyakan kepada istri kamu, kamu pasti sangat sulit. 我已经做了你的婚礼，我不想做你的葬礼。 Saya sudah menikahi engkau, saya mau menjadi pemakaman, 第二件事情， masalah yang kedua, 谁说你们是神预备的都不可以，都不可以。 kita nggak bisa mengatakan semuanya itu persiapan dari Tuhan. 谁说是神预备的都没有用。 Siapa saja yang bilang kalau kita yang mempersiapkan itu semuanya tak berguna. 最好的办法是回头看。 Cara yang terbaik adalah kita melihat ke belakang. 如果结婚后20年、30年、40年， Kalau habis nikah 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun, 你们还一起相爱、一起成长、一起变老， dalam hubungan keluarga itu kita masih tetap bertumbuh bersama, saling mengasihi sampai ke hari tua. 这肯定是神的旨意， Ini pasti pasangan yang disediakan dari Tuhan. 明白吗？ Mengerti nggak? 你要回头去看。 Kita harus melihat ke belakang. 有人结婚前告诉我说，上帝叫我跟他结婚。 Ada orang yang mau menikah bilang sama pastor bilang, Allah suruh saya menikah sama. 我跟他讲，真的假的？ Bertanya kembali, apakah 他说 benar? 真的，上帝告诉我很清楚，我要跟他结婚。 Jadi dia bilang, oh suara itu sangat jelas. Tuhan bilang, saya mau menikah sama dia. 我说 OK，那好，那你们结婚。 Jadi pastor bilang, oke, kalau begitu menikahlah. 1年后离婚了。 1 tahun kemudian mereka bercerai. 我问他，上帝不是说让你们结婚吗？ Pastor tanya kepada dia, bukannya Allah suruh kalian menikah? 他说上帝改变主意了。 Dia bilang, Allah itu rubah pikiran. 怎么可能？
nggak mungkin kan. 所以最好的方法回过头看。 Jadi yang terbaik itu adalah kalau kita mau tuh kita lihat ke belakang. 第三种方法， Cara yang ketiga, 你要参考神仆人的智慧。 kita harus membimbing oleh hikmat hamba Tuhan. 你不知道是不是神的旨意，你去问问牧师，问问你的领袖。 Di saat kita ragu, kita nggak tahu apakah ini betul kehendak Tuhan, kita boleh bertanya kepada gembala, kepada hamba-hamba Tuhan. 箴言书15章22节， Kita lihat Amsal pasal 15 ayat ke-22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. 当你不知道怎么做的时候，你去问问牧师，问问领袖。 Kalau kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, kita boleh bertanya kepada hamba Tuhan, gembala. 神让我们一起成长， Karena Tuhan tuh mau kita bertumbuh bersama. 我们彼此帮助。 Kita saling menolong. 我年轻的时候，我刚刚信耶稣，我也不知道是不是神的旨意。 Jadi di saat pastor waktu muda baru kenal sama Tuhan Yesus, dia juga nggak tahu yang mana satu kehendaknya Tuhan. 有些事情我要去找牧师问问他。 Dia juga seringkali bertanya kepada gembala. 你千万不要去找有些人说他自己是先知， Jangan sekali-sekali dicari orang yang mengaku beliau itu nabi. 你有没有见到这样的人？他说他是先知， Mungkin apakah pernah kalian bertemu orang yang mengaku dia itu sebagai nabi? 一祷告，上帝就跟他讲话。 Di saat dia berdoa, Tuhan langsung bicara sama dia. 今天祷告，上帝说让我穿红色衣服。 Jadi hari ini dia berdoa, Tuhan suruh dia pakai baju yang merah. 明天祷告，上帝说早上我要吃面，不可以吃饭。 Jadi besok dia berdoa lagi, dia bilang sarapannya harus sarapan Indomie, nggak boleh sarapan nasi. 有没有这样的人？ Ada nggak orang di sekitar kita yang seperti begitu? 天天说他是先知，天天跟神在一起。 Setiap hari dia ngaku dia itu adalah nabi. 我可以告诉你， Pastor ngasih tahu pada kita. 10个人有9个这样的人是精神病。 Orang yang punya pikiran seperti begini itu 9 orang itu orang gila. 不要去相信。 Kita nggak boleh percaya. 今天我要告诉你3件事情， Hari ini Pastor mau kasih tahu kepada kita 3 masalah. 这3件事情我没有听过任何牧师讲过。 3 masalah ini Pastor nggak pernah mendengar hamba Tuhan yang lain berbicara tentang masalah ini. 很多时候我们基督徒以为是上帝的旨意，但其实不是，不一定。 Seringkali kita merasakan sesuatu yang kita mau perbuat itu adalah kehendak Tuhan. 我经常 belum tentu. 我经常有人告诉我说这是神的旨意，因为这样这样这样，其实不一定。 Jadi seringkali ada mungkin domanya atau gimana yang bilang kepada beliau bahwa Tuhan mau saya melakukan ini dan ini. Beliau balasnya belum tentu. 这个你要好好听，非常重要。 Ini kita harus serius mendengarnya karena ini sangat penting bagi kehidupan rohani kita. 这是我们3个很大的错觉。 Ini adalah 3 kesalahan yang terdapat dalam pemikiran kita. 第一个， Masalah yang satu, 有平安就是神的旨意吗？ kalau ada damai, apakah itu merupakan kehendak Tuhan? 有人说我心里有平安，我祷告有平安，这是神的旨意。 Kadang-kadang ada orang yang mengaku bahwa saya habis doa, saya ada damai, ini adalah kehendak Tuhan. 有没有听到这样的人讲？ Pernah nggak mendengar perkataan orang di 我有平安， sekeliling? 我祷告了，我有平安，上帝应该是让我这么做。 Dia bilang saya sudah berdoa dan saya ada damai. Tuhan mau saya berbuat begini. 我告诉你不一定。 Jadi hari ini disampaikan bahwa ini belum tentu. 有的时候我们太想做一件事情， Kadang-kala kita itu mempunyai niat yang sangat mau berbuat masalah ini. 我们的平安是我们自己的平安，不是神给的平安。 Damai ini ada damai dari kita sendiri, bukan damai dari Tuhan. 你知道圣经当中有个例子， Di dalam Alkitab ada satu contoh. 大卫王很想为上帝建圣殿， Daud begitu maunya Daud mau mendirikan rumah ibadahnya Allah. 他说我住在宫殿里，神却住在帐幕里。 Dia bilang saya tinggal di dalam istana yang begitu mewah dan Tuhan tinggal di dalam kemah. 我要为他建一个圣殿， Jadi
saya mau membuat satu tempat ibadah yang mewah gitu. 然后他去见了先知拿单。 Jadi dia pergi ketemu Nabi Nathan. 拿单是先知， Nathan ini adalah nabi. 拿单说好，你去见。 Nathan ini bilang boleh kamu pergi membangun. 你看大卫建圣殿是件好事情。 Kita lihat Daud ini kalau bangun rumah ibadah itu adalah satu perkara yang baik. 他心里有平安， Di dalam hati dia juga ada damai. 而且他的先知拿单也说你去见。 Dia punya nabi juga berbicara, oh kamu pergi melakukannya. 如果按照道理讲，肯定是神的旨意。 Kalau kita menurut benar, ya benar ini pasti kehendaknya Tuhan. 结果当大卫准备要建圣殿的时候， Di saat Daud mau mempersiapkan untuk membangun tempat ibadah itu, 上帝的话临到他， ada firman Tuhan datang kepada Daud. 你不可以为我建圣殿， Dia bilang kamu nggak boleh bangunan ibadah ini 因为你杀了太多的人， karena kamu itu sudah terlalu banyak membunuh. 你手上有太多的血。 Di tanganmu banyak darah. 圣殿留给你儿子所罗门来建， Tempat ibadah biarkan anakmu nanti yang membangunnya. 看到没有？ Di sini kita mengerti. 祷告有平安，有可能是神的旨意， Kita di saat berdoa ada damai, kemungkinan itu kehendak Tuhan. 但是不一定。 Tapi belum tentu. 你千万不要以为有平安就一定是神的旨意。 Kita jangan merasakan bahwa di saat kita ada damai itu semua pasti kehendaknya Tuhan. 第二点， Masalah yang kedua. 有人说很顺利就是神的旨意， Ada orang yang berkata semua berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. 有人说如果是神的旨意，你做东西一定很顺利的， Kalau kehendaknya Tuhan, semuanya akan berjalan dengan lancar. 什么东西都顺顺的， Semuanya kan lancar-lancar. 上帝会帮你安排好的。 Tuhan akan menyediakan semuanya. 如果你不顺利， Kalau kita ada hambatan 一直有阻拦， atau ada hambatan dalam 肯定不 pekerjaan, 是神让安排的， itu pasti bukan kehendaknya Tuhan. 是神安排一定很顺利的。 Kalau kehendak Tuhan pasti lancar semua. 我告诉你不一定， Ini belum tentu juga. 圣经当中有很好的例子。 Di dalam Alkitab juga ada contohnya. 当保罗去传教的时候， Di saat Paulo pergi menginjil, 上帝叫他去传教， Tuhan suruh dia pergi menginjil. 但他顺利吗？ Apakah dia begitu lancar? 他不顺利， Dia tidak. Dia di dalam penginjilan itu 被人家打， dipukul orang, 被人家鞭， disebat orang, 被丢到海里， dibuang ke laut, 被丢在监狱里， dibuang ke dalam penjara. 遭受了很多很多的磨难。 Dia melewati begitu banyak penderitaan. 如果按照我们想，肯定不是上帝的旨意， Kalau dalam pemikiran kita pasti penginjilan ini bukan 上帝 kehendak 旨意一 Tuhan. 定是很顺利的。 Kalau kehendak Tuhan pasti lancar semuanya. 对不起， Sorry, 保罗，你看到不顺利也是上帝的旨意。 kita melihat penginjilan Paulus begitu banyak hambatan, tetapi ini adalah kehendak Tuhan. 对，顺利不顺利不一定是上帝的旨意。 Jadi lancar apa enggak lancar sesuatu perjalanan bukan pasti itu kehendak Tuhan. 很多人以为顺利就是神，不一定。 Jadi masih banyak orang yang berpikir asal usaha saya lancar itu pasti semua kehendak Tuhan. 第三点， Poin yang ketiga, 有人说有印证就是神的旨意， ada konfirmasi merupakan kehendak Tuhan. 有人说我祷告的时候，上帝给我印证了。 Di saat saya berdoa, Tuhan membalasnya. Atau 我祷告之后门开了， bisa saya habis doa pintu itu terbuka. 我可以去做了， Saya boleh pergi saya boleh buat. 上帝给我印证了。 Tuhan kasih respon kepada saya. 我告诉你不一定， Belum tentu. 因为有的时候你的印证不是上帝给你的， Kadang-kadang yang respon itu bukan dari Tuhan. 有的时候开个门也不是上帝给你的门。 Kadang-kala mungkin pas kita doa, pas pintu itu dibuka, itu belum tentu itu respon dari Tuhan. 我给你举个例子， Ini adalah salah satu contoh. 真实的事情， Ini adalah masalah benar terjadi di dalam kehidupan. 在我的教会有一个姐妹很喜欢教会一个弟兄， Di dalam gereja ada satu anak gadis suka sama seorang cowok. 她天天祷告， Dia
Tiap hari berdoa. 主啊，把这个弟兄赐给我， Dia berdoa, Tuhan berikan pria itu kepada saya. 我要嫁给他， Saya mau menikah sama, 我很喜欢他。 saya sangat suka dia. 他说：“神啊，是你的旨意， Ini adalah kehendak Tuhan. Dia bilang. 你要告诉我。 Engkau harus sampai kepada saya. ”后来有一天他找我， Ada suatu hari dia cari beliau. 他说：“牧师，他肯定是上帝给我预备的。 Dia bilang, Pastor, orang ini pasti Tuhan yang menyediakan buat saya. ”我说：“你怎么知道 Tanya kembali, kamu kok tahu?？” 他说：“我为他祷告的那一天，我开圣经， Di saat hari itu saya berdoa, saya buka firman Tuhan. 圣经刚好写妻子要顺服丈夫。 Jadi firman Tuhan bilang, dia bilang istri harus menuruti suami. 你说是不是上帝让我顺服他？ Jadi menurut kamu, apakah Tuhan suruh saya menuruti dia? 然后还有一天我祷告， Jadi ada satu hari lagi saya berdoa, 我们一起来到教会。 kami sama-sama datang ke gereja. 那一天我们两个人穿红色衣服，没有人穿一样的衣服。 Jadi pas hari itu kami berdua pakai baju merah, yang lain semuanya nggak ada yang pakai baju merah. 你说是不是上帝安排的？ Jadi ini adalah rencananya Tuhan. 还有一天， Masih ada satu hari, 我在泡咖啡， pastor lagi bikin kopi. 我发现不是我是那个姐妹在泡咖啡， Cewek ini lagi bikin kopi. 她看到那个弟兄也在泡咖啡， Dia juga melihat cowok itu lagi bikin kopi juga. 他两个人喝的咖啡是一样的牌子，都是从马来西亚买回来的。 Mereka berdua minum kopi itu mereknya sama-sama yang beli dari Malaysia. 他说：“你看是不是上帝安排的？ Nah, jadi kamu lihat apakah ini bukan rencananya Tuhan? 这是上帝给我的印证。 Jadi ini adalah merupakan respon dari 神要让我们两个人结婚。 Tuhan mau kami berdua menikah. 我告诉他 Pastor beritahu pada dia, ，God bless you。 Tuhan memberkati kamu. 我没有办法讲什么了。 Karena Pastor udah nggak bisa ngomong apa lagi. 结果3个月之后，那个姐妹又来找我， Jadi 3 bulan kemudian cewek ini 她 datang. 找我特别哭。 Dia lagi nangis di depan pastor. 我问她怎么了， Jadi bertanya lah, kenapa? 她说那个弟兄结婚了。 Laki-laki itu udah menikah. 我说上帝要告诉你错了。 Jadi pastor bilang sama dia, jadi Tuhan bilang sama kamu berarti itu salah. 另外一个真实的故事， Ada satu lagi kesaksian di dalam kehidupan kita. 我在教会有一个弟兄告诉我说他要去做宣教士， Ada satu laki-laki dalam gereja menyampaikan kepada gembalanya, beliau Dia mau pergi jadi penginjil. 他要去沙巴去服侍那些劳尔阿斯蒂 Sapa. 沙巴，你知道沙巴吗？马来西亚 Malaysia 沙 Sabah. 巴 Oh, dia mau pergi melayani orang Sabah. 啊 Di sana adalah penduduk asli sana. 他去那边，我就问他， Jadi pastor bertanya, 你确定是上帝叫你去的吗？ kamu pasti bahwa Tuhan yang menyuruh kamu pergi? 他说肯定是， Dia jawab pasti, 也上帝给我印证的。 karena Tuhan telah merespon kepada saya. 我说他给你什么印证的？ Jadi pastor tanya, respon apa? 他说那天我在祷告的时候， Dia bilang, hari itu saya 我 berdoa. 问主啊，我应不应该去做宣教士？ Dia tanya kepada Tuhan, apakah saya harus pergi jadi seorang penginjil? 他一打开圣经， Di saat dia buka firman Tuhan, 圣经说去使万民做我的门徒。 dia bilang, pergi menjadikan semua umat manusia menjadi murid saya. 你看圣经跟我讲话了。 Ini adalah firman Tuhan berbicara kepada saya. 然后 Katanya, 我搭车去我的公司， jadi dia naik mobil ke perusahaannya. 刚好我的 YouTube 跳出一个视频， Jadi pas YouTube-nya keluar satu promosi. 有一个牧师说他放下了一切追求神。 Jadi ada satu hamba Tuhan yang mengatakan dia melepaskan semuanya dan dia ikut kepada Tuhan. 我没有去找他自己跳出来的， Saya tidak pergi cari, tapi dia sendiri muncul. 是不是神在跟我讲话？ Jadi ini benar kan Tuhan lagi berbicara dengan saya. 然后他到了公司之后， Jadi dia sampai ke perusahaan. 他被他老板骂， Dia dimarahi oleh bos. 骂呀骂呀骂。 Marah-marah. 他说看样上帝要让我离开这里了。 Jadi dia bilang ini adalah cara Tuhan untuk saya pergi dari perusahaan ini. 所以我要去做宣教士。
Jadi saya mau pergi jadi seorang penginjil. 弟兄姐妹们，这真是上帝的话语吗？ Saudara-saudara yang terkasih, apakah ini benar-benar kehendaknya Tuhan? 还是凑巧？ Atau ini semuanya kebetulan? 有人说基督徒不相信凑巧， Ada juga orang yang bilang orang percaya itu nggak percaya sama kebetulan. 因为所有的凑巧是上帝的安排。 Karena semua kebetulan semuanya adalah kehendaknya Tuhan. 我个人觉得有道理，但是不一定全对。 Beliau menyatakan memang benar, tetapi belum semuanya benar. 我在我的钉堂上，我分享过一个东西，叫做红车理论。 Karena di dalam TikTok beliau pernah membagikan satu teori mobil mewah. 啊，什么叫做红车理论呢？帮我读一下。 Apa artinya teori mobil merah? Fenomena psikologis yang terjadi saat Anda fokus pada sesuatu seperti mobil merah dan tiba-tiba memperhatikannya lebih banyak di sekitar Anda. Meskipun mungkin sebelumnya sudah ada dan Anda tidak menyadarinya. 这是一个心理学的一个名词。 Ini adalah sesuatu teori fenomena psikologis. 当你买一个红色汽车开的时候，你会注意到很多人开红色汽车。 Di saat kamu beli mobil merah dan lewat di jalan, kamu akan memperhatikan banyak orang yang juga mempunyai mobil yang warna merah. 不是说有真的很多红色汽车，而是你开始注意他们。 Bukan benar bahwa banyak mobil merah yang keliaran, tetapi karena kita fokus pada mobil merah itu. 这个理论来源于叫做频率错觉。下一章。 Ini adalah ilusi frekuensi. 它会让我们去选择一些是我们喜欢的信息放在头脑当中。 Ini adalah kita memilih apa yang kita suka dan ingin suka di dalam pikiran kita. 就好像刚才那个姐妹跟弟兄，他们选择一些信息，他说是上帝跟他讲的。 Seperti cewek tadi sama cowok tadi, dia suka memilih sesuatu yang dia suka di dalam pikiran dia. 你有没有一种感觉？ Apakah kita mempunyai satu perasaan? 有的时候你感觉自己有病， Kadang kita merasa kita itu ada penyakit, 你又不敢去看医生， tapi kita nggak berani pergi lihat dokter. 你就觉得哎这边痛。 Kita merasakan wah ini nggak enak. 有人说哎，你去网上查一查，哇，好像癌症。 Kita cek di Facebook, wah ini kayaknya kanker loh. 哇，很吓人。 Ini kayak percis loh. 哎，你吃饭也痛，吃饭的时候也感觉痛， Di saat kita makan juga merasa sakit. 走路也感觉痛， Di saat berjalan juga merasakan sakit. 全身都不舒服， Semua tubuh itu kayaknya nggak enak. 越想越害怕， Makin dipikir makin takut. 越害怕越痛。 Makin takut makin sakit. 有一天你实在不行了， Ada suatu hari kita merasa wah ini sudah nggak. 你去看医生， Kita pergi lihat dokter. 然后医生一检查， Dokter sekali periksa 没有事啦 nggak ada masalah. ，gastric 了，gastric 了，胃痛。 Oh, sakit mah. 你突然的感觉好了，不痛了， Kita akan merasa, wah ini semuanya udah sembuh, nggak ada sakit lagi. 有没有这样？ Pernah nggak kita masuk ke dalam kondisi kayak ini? 这个就是频率错觉。 Ini adalah ilusi frekuensi. 我们越感觉像什么，我们就会越留意这些现象。 Jadi di saat kita merasa kita seperti itu, maka fokusnya kita tetap ke situ terus. 所以你不要以为你看到的有一些东西是上帝给你的一些带领和一些印证。 Jadi di saat di dalam kehidupan kita itu, kita jangan merasa semua yang kita lihat itu adalah kehendaknya Tuhan. 有的时候是我们自己选的， Kadang-kadang ada sebagian itu terjadi karena kita yang memilihnya. 我们觉得这是上帝给我 Kita 们的。 merasakan bahwa inilah kehendaknya Tuhan. 我再给你最后一个例子， Satu contoh lagi. 约拿书1章1节到第3节。 Yunus pasal 1 ayat ke-1 sampai 3. Sebermula maka datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bunyinya,
bangunlah engkau pergilah ke Niniwe, negeri besar itu, dan berserulah akan dia, karena kejahatannya sudah naik sampai di hadapan hadiratku. Tetapi bangunlah Yunus, hendak lari ke Tarsis dan hadapan hadirat Tuhan. Maka turunlah ia ke Yafo. Didapatinya akan sebuah kapal yang hendak berlayar ke Tarsis. Dibayarnyalah uang tumpangannya, lalu turunlah ia ke dalamnya hendak berlayar, serta mereka itu ke Tarsis dari hadapan hadirat Tuhan. 你知道这个故事很有名， cerita Yunus ini sangat populer 约拿，神让约拿去尼尼微， karena ceritanya begini, Tuhan mau Yunus itu ke Niniwe, 约拿不要去， Yunus ini nggak mau pergi. 他往反方向跑， Dia mau berseberangan pergi ke sebelah yang 刚好遇到一艘船。 pas dia ketemu sama satu kapal. 这个我要给你解释一下， Ini mau dijelaskan sama dia. 约拿遇到一艘船，不像我们去丹州槟榔码头遇到一艘 ferry。 Yunus ketemu sama kapal itu bukan seperti kita pergi ke pelabuhan ketemu kapal yang mau berangkat ke bukan. 因为我们去搭 ferry， 我们知道几点一定有 ferry 在那边的。 Karena kalau kita mau pergi berangkat, kita kan tahu jam berapa pasti ada kapal itu mau berangkat. 当年约拿去遇到船的时候，可不一定的，不一定有船在那边。 Jadi di saat Yunus ke tempat situ, belum tentu ada kapal di sana yang lagi nunggunya. 你不知道什么时候有船， Di saat itu kita tuh nggak tahu kapan ada kapal yang mau berangkat. 可能1个月都没有船， Mungkin 1 bulan nggak pernah berangkat sekalipun. 可能3个月才来一艘船。 Atau 3 bulan baru datang satu kapal. 这古代跟现在是不一样的。 Jadi zaman dahulu sama zaman sekarang itu beda. 结果他刚好到了海边，有一艘船， Jadi pas Yunus itu sampai ke pelabuhan, ketemulah kapal itu. 哇，他很高兴。 Wah, dia sangat senang. 如果是我们一定说，你看这是上帝的旨意， Kalau kita mungkin kita berpikir, nah inilah kehendaknya Tuhan. 这么巧让我到了这边就有船， Masa begitu pas saya sampai ke sini pas ada kapalnya. 他赶快上船， Dia cepat naik ke kapal itu 到了大海当中。 sampai ke tengah laut. 圣经说，那个鱼把他给吞到肚子里3天。 Nah, jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dia dilemparkan ke laut dan ikan besar itu menelan dia di dalam perutnya 3 hari. 告诉我们一个什么道理？ Ini apa yang mau Tuhan menyampaikan kepada kita? 如果船是上帝的印证，证明让他应该离开尼尼微， Kalau benar, kalau ini kehendak Tuhan bahwa kapal itu lagi nunggu dia, 就不会有鱼来吃掉他。 kalau ini kehendak Tuhan itu nggak mungkin terjadi ikan itu datang menelan dia. 不是每个印证都是从神而来。 Bukan semuanya yang terjadi di dalam kehidupan itu kehendaknya Tuhan. 如果你违背神的呼召， Kalau kita menolak panggilan Tuhan itu, 就算有船， biarpun ada kapal, 就算开了门， biarpun sudah pintu itu terbuka, 也是通往风暴的门。 pasti menuju yang sesuatu yang nggak enak. 所以我告诉你有什么道理？ Jadi Pastor mau menyampaikan kepada 不要 kita, 随随便便以为这是上帝给我的印证。 kita jangan sembarang mempercayai bahwa ini adalah kehendak. 我不是说没有， Pastor bukan bilang nggak ada ya, 但是不一定。 tapi belum tentu. 好，总结一下我们今天学的。 Jadi kita jadikan satu semuanya. 你要想明白神的旨意有3个大原则。 Kalau kita mau tahu prinsip dan memahami 第 kehendak 一个原则必须要符合神的话语和真理。 第一个， prinsip yang ke-1 harus sesuai dengan firman Tuhan dan kebenaran. 所有上帝跟你讲话必须跟圣经一样的。 Jadi semua yang Tuhan berbicara dengan kepada kita itu semuanya sesuai dengan firman dan kebenaran. 第二点要指向神的心意跟果实。 Jadi prinsip yang kedua adalah menuju pada kehendak dan buah Tuhan. 所有上帝安排的都是好果实。 Semua yang kehendak Tuhan semuanya buah yang baik. 第三点，你要参考神的仆人的智慧。 Prinsip yang ketiga, dibimbing oleh hikmat hamba Tuhan. 如果你不知道是不是神，你就问问牧师。 Kalau kita nggak tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan, 还有3个， kita tanya kepada hamba-hamba Tuhan atau gembala. 还有3个很大的错觉，我们每次搞错。 Juga ada 3 perkara yang kita sering
melakukan kesalahan itu. 有平安就是神的旨意吗？ Apakah ada damai itu pasti kehendaknya Tuhan? 我祷告了有平安，是不是神让我做？ Saya sudah berdoa dan saya mendapatkan damai. Apakah itu pasti Tuhan suruh saya melakukan itu? 我告诉你不一定， Dia mau sampaikan kepada kita, ini belum tentu. 很顺利就是神的旨意吗？ Apa lancar-lancar itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan? 如果很顺利就是神的带领， Kalau semuanya lancar itu berarti kehendaknya Tuhan? 我告诉你不一定。 Belum tentu juga. 还有说有验证就是神的旨意吗？ Atau apakah ada respon itu merupakan kehendak Tuhan? 神已经给我印证了，这是神让我做的吗？ Atau ini sudah ada respon kok? Ini semuanya Tuhan yang mau saya buat? 我告诉你不一定。 Belum tentu. 最后希伯来书5章14节， Yang terakhir Ibrani pasal ke-5 ayat ke-14. Tetapi makanan yang biasa itulah bagi orang akil balik, yaitu kepada orang yang boleh sebab biasa menggunakan akalnya dapat membedakan baik dan jahat. 这句经文告诉我们，你要想听到神的声音，要做2件事情。 Firman Tuhan ini mengasih tahu pada kita kalau kita mau mendengarkan suara Tuhan kita harus berbuat 2. 首先，你要长大成人， Satu, kita harus bertumbuh menjadi dewasa. 你要长大。 Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. 什么叫长大？ Apa arti dari tumbuh dan menjadi 我们要学习圣经，不要做属灵的 baby。 Kita harus belajar terus firman Tuhan, jangan menjadi baby rohani terus. 上帝一直跟我们讲话，如果你不长大，你都听不懂。 Tuhan kalau mau berbicara kepada kita, kalau kita tidak bertumbuh menjadi dewasa, kita juga nggak mengerti. 好像我们跟那个小 baby 讲话，他听不懂一样。 Nah, contohnya kalau kita berbicara sama seorang baby itu juga nggak mengerti apa maksudnya. 然后 baby 还说：“你为什么不要跟我讲话 Mungkin baby itu kalau bisa berbicara dia bilang, loh kenapa kamu nggak mau bicara sama？” saya? 上帝说：“我跟你讲话，你都听不懂。 Ya, Allah bilang saya berbicara dengan kau nggak ngerti. ”所以我们必须长大。 Jadi kita harus bertumbuh menjadi dewasa. 第二，他讲说练习的通达， Kita harus melatih. 你要一直练习和操练。 Kita harus belajar dari pengalaman dan belajar. 当你练习跟操练的时候，你就会越来越清楚。 Kalau kita sudah berpengalaman dan belajar terus, kita makin lama makin jelas. 所以今天我分享非常简单， Jadi hari ini firman Tuhan sangat gampang. 我希望帮助你能够分析你所做的决定是不是上帝的旨意。 Mau membantu kita apa yang kita lakukan itu apakah benar itu kehendak Tuhan apa bukan. 我们在座当中有一些人，可能有一些事情一直在询问上帝，你是不是让我做这些事情？ Mungkin di antara kita sudah melakukan sesuatu, tapi dalam hati itu bertanya-tanya, apakah benar ini kehendaknya Tuhan? 那今天我要为你祷告， Jadi hari ini pastor mau berdoa untuk 让 orang-orang. 神非常清楚的告诉你， Jadi biarkan Tuhan sangat jelas menyampaikan 非 kepada 常 kita, 清楚的告诉你，是不是神要让你 sangat 走的 jelas 道路。 menyampaikan kepada kita apakah benar yang kita hidupin itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. 好吧，我们一起站起来。 Jadi kita berdiri bersama semua. 安静我们的心，来到神的面前。 Sentuh hati kita datang ke hadapan Tuhan. 安静我们的心。主耶稣，我们感谢你。 Tuhan Yesus, kami berterima kasih. 今天我要为有一些人祷告， Hari ini kami mau berdoa untuk sebagian orang. 他看不到前途， Dia nggak nampak masa depan. 他不知道前面的道路， Dia nggak tahu perjalanan di depannya. 不知道是不是神要让我们做的。 Dia juga nggak jelas bahwa ini adalah kehendak Tuhan apa bukan. 或者有一些事情他在寻找， Atau masih ada masalah yang dia lagi cari-cari. 他在寻找主啊，我到底应该怎么做？ Mungkin dia masih bertanya-tanya, Tuhan apa yang harus aku 你要 lakukan? 告诉我。 Tuhan engkau harus sampaikan kepada saya. 但是好像神一直没有讲话。 Tapi kayaknya Tuhan nggak pernah berbicara. 今天我要为他祷告。 Jadi hari ini hambanya mau berdoa untuk kita. 如果是你的话，你到前面来，我为你祷告。 Kalau ini yang ada di
perasaan Anda atau pikiran Anda, 你到前面来，我 dipersilakan 为你 datang 祷 ke 告。 depan ini. 你到 Yang 前面来，我为 merasakan 你祷告。 kehidupannya masih ragu-ragu, yang nggak percaya bahwa kehidupannya belum tentu kehendak Tuhan, disilakan maju ke depan. 你就走到前面来，我为你祷告。 Datang ke depan, nanti akan didoain sama hamba. Seringkali di dalam kehidupan kita melakukan sesuatu dan meragu-ragukan pekerjaan ini apakah kehendaknya Tuhan. Kalau ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, dipersilakan datang ke depan. 还有人吗？还有人吗？你到前面来，我为你祷告。 Masih adakah? Masih adakah? Dipersilakan maju ke depan. Saya rasa masalah yang begini sering terjadi di dalam kehidupan kita, cuma kita nggak merasakan. Seringkali kita berbuat sesuatu dan kita merasakan apakah benar ini panggilan Tuhan, apakah benar Tuhan mau menyuruh saya melakukan ini. Kalau masih di dalam hati kita masih merasakan ragu, dipersilakan masuk ke depan. Besar Allahku
Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat segala perbuatan-Mu. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Elohim Yahweh, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan menjelang siang. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi kami, anak-anak-Mu. Demikian juga Engkau tambahkan berkat dan kerapat-Mu atas hamba-Mu Pastor Desmond Tuhan. Agar semakin Kau pakai lebih luar biasa lagi ya Bapa. Baik dia ada di Singapura, dimanapun dia pergi Tuhan, misi-misinya Tuhan, Engkau urapi pelayanannya Tuhan, Engkau sertai di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati rumah tangganya, Engkau memberkati anak-anaknya Tuhan, Engkau memberkati semua kerinduannya ya Bapa. Engkau menuntun langkah kakinya, karena Engkau Tuhan yang memimpin setiap hidupnya. Kami bersyukur ya Bapa. Biarlah kiranya tambahkan kapasitas-Mu atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Engkau mengirim hamba-Mu untuk memberkati setiap kami di hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.